rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Seperti biasa, saya akan mulakan dengan laporan mengenai tindakan Task Force Operasi Pematuhan. Semalam 18 Jun merupakan hari ke-9 pelaksanaan PKPP dan PDRM melalui Task Force Operasi Pematuhan telah membuat 69,119 pemeriksaan. Manakala pada 17 Jun 2020 sebanyak 72,333 pemeriksaan terhadap pematuhan SOP telah dilaksanakan. Sebanyak 3,821 pasukan pematuhan telah membuat pemantauan yang melibatkan seramai 16,360 anggota berbanding dengan 3,670 pasukan dengan 16,584 anggota pada hari sebelumnya, iaitu pada 17 hari bulan Jun. PDRM telah menahan 15 individu di atas kesalahan engkar arahan PKPP dan dari jumlah tersebut 7 individu telah direman, 3 lagi individu diberikan jaminan polis dan 5 individu telah diberikan kompaun. Dan kita lihat ini merupakan penurunan daripada hari sebelumnya, iaitu 17 hari bulan, yang mana 102 individu telah ditahan dengan 62 individu direman dan 40 lagi diberikan kompaun. Antara kesalahan engkar arahan PKPP tersebut, iaitu pada 17 dan 18 hari bulan, termasuklah aktiviti di pusat karaoke dan hiburan keluarga, aktiviti pub dan kelab malam, aktiviti refleksologi atau urut, serta perkara yang berkaitan dengan penjarakan sosial. Semua yang saya sebutkan tadi masih merupakan negative list ataupun aktiviti yang tersenarai di dalam senarai terlarang. Mengenai kawalan sempadan negara, OPS ataupun operasi benteng, seperti yang saya sebutkan, mengawal ketat OPS benteng yang melibatkan ATM, PDRM, APMM dan AKSEM, mengawal ketat sempadan negara secara bersepadu. Dari 1 Mei hingga semalam, seramai 910 parti dan 158 tekong telah ditahan kerana cuba memasuki sempadan negara secara haram, terutamanya melalui lorong-lorong tikus. Turut ditahan adalah 21 individu yang disyaki sebagai penyeludup serta 18 buah kapal. PDRM juga telah membuat 70 sekatan jalan raya OPS benteng di seluruh negara berbanding 68 sekatan jalan raya pada hari sebelumnya dan memeriksa 42,200 kenderaan bagi mengekang kemasukan parti, terutamanya di lorong-lorong tikus. PDRM telah berjaya menahan 26 warga negara asing semalam dan 9 lagi pada hari sebelumnya di sekitar jalan raya OPS benteng di atas kesalahan imigresen. Kerajaan akan terus mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang cuba memasuki sempadan negara secara haram. Dan kerajaan juga tidak akan berkompromi dan bertolak ansur terhadap mana-mana pihak yang terlibat bersekongkol dengan penyeludupan masuk pendatang tanpa izin ke negara kita. Hari ini kalau kita baca di dalam media, ramai yang ditahan. Muka depan surat khabar ini yang ditahan kerana bersubahat dan bersekongkol dengan parti ini, termasuklah daripada agensi kerajaan sendiri, iaitu hari ini PDRM dan
Angkatan Tentera Malaysia juga ada di antara anggotanya terlibat, dan kita tidak akan berkompromi dengan sesiapa sahaja yang terlibat bersekongkol dengan aktiviti penyeludupan parti ini. Mengenai kuarantin wajib, dari 10 hingga 18 Mei, seramai 3,303 orang telah pulang ke tanah air melalui pintu masuk lapangan terbang KLIA, dan daripada jumlah tersebut 3,289 didapati negatif dan telah diperintah untuk menjalani kuarantin di rumah, manakala 14 lagi didapati positif dan dihantar ke hospital. Pada 18 Jun 2020, seramai 357 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air melalui lapangan terbang KLIA. 354 individu telah diperintah untuk menjalani proses kuarantin wajib di kediaman mereka, manakala 3 lagi dibawa ke hospital. Manakala pada 17 Jun, iaitu pada hari sebelumnya, seramai 429 orang rakyat kita telah tiba di KLIA, manakala daripada jumlah tersebut 428 individu telah diperintahkan menjalani kuarantin wajib di rumah, manakala 1 individu yang positif dihantar ke hospital. Kesemua individu yang menjalani kuarantin di rumah diwajibkan untuk memuat turun aplikasi MySejahtera dan memakai wristband, iaitu pengenalan perintah home quarantine. Mengenai op sanitasi awam yang dikawal selia oleh KPKT, sejak 30 Mac 2020, mereka telah melakukan 8,633 op sanitasi yang merangkumi 134 zon, dan penambahan dari hari sebelumnya pada 17 hari bulan, iaitu 8,360 operasi sanitasi di 133 zon. Semalam, sebanyak 94 operasi sanitasi meliputi 60 zon di 13 buah negeri, di antaranya Sarawak 22 operasi, Sabah 12 operasi dan Perak 7 operasi. Mesyuarat khas Menteri-Menteri telah bersetuju untuk memberikan beberapa kelonggaran untuk kemasukan rakyat asing ke negara kita. Antaranya adalah untuk expatriate kategori EP1 ataupun yang mempunyai professional visit pass dan resident pass talent yang melibatkan pengurusan tertinggi sesebuah syarikat di negara kita. Mereka ini dibenarkan untuk masuk ke Malaysia tanpa perlu memohon kebenaran daripada Jabatan Immigration Malaysia. Walau bagaimanapun, mereka tetap perlu menjalani saringan COVID-19 swab test di negara asal mereka sebelum berlepas ke Malaysia. Atau ada negara sebenarnya yang tidak membuat saringan COVID-19, ya, swab test kalau tiada gejala. Banyak negara membuat peraturan seperti itu. Jadi kalau mereka tidak dapat melakukan swab test di negara asal mereka, mereka mesti menjalani swab test di pintu masuk negara kita. Dan jika mereka didapati negatif, mereka tidak perlu dikuarantin wajib selama 14 hari. Walau bagaimanapun, mereka hanya tidak perlu dikuarantin 14 hari jika datang daripada negara zon hijau. Jika mereka datang daripada negara zon merah,
mereka tetap mesti menjalani kuarantin di rumah selama 14 hari. Mengenai zon merah tersebut, ianya akan ditetapkan. Zon hijau dan zon merah tersebut akan ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Jadi setakat hari ini ada beberapa negara telah pun diisytiharkan sebagai zon hijau. Jadi insya-Allah Kementerian Kesihatan akan memaklumkan kita dari masa ke semasa di mana zon hijau tersebut, dan jika mereka datang daripada zon hijau tak perlu di kuarantin lagi. Setakat hari ini dimaklumkan bahawa zon hijau setakat hari ini Singapura, Brunei, New Zealand dan Australia itu dianggap sebagai zon hijau. Bagaimanapun kita tunggu pengisytiharan zon tersebut daripada Kementerian Kesihatan. Walaupun mereka tidak di kuarantin wajib kalau datang daripada zon hijau, mereka mesti juga memuat turun aplikasi My Sejahtera supaya kita boleh memantau tentang kedudukan mereka. Bagi expatriate kategori EP2 dan EP3, peringkat yang lebih rendah dari segi jawatannya daripada EP1, Jawatan Immigration sedang membuat pertimbangan bagi proses kemasukan mereka ke Malaysia. Setakat hari ini SOP yang diguna pakai masih lagi sama, tidak ada perubahan lagi. InsyaAllah kita akan bincang lagi, ya, perkara yang melibatkan kategori EP2 dan EP3 ini. Bagi pakar-pakar teknikal asing yang diperlukan bagi kerja-kerja khas, specialized punya kerja, misalnya membaiki mesin, membaiki kapal yang tidak boleh dibaiki oleh warga negara kita yang memerlukan kepakaran asing untuk dibawa masuk, dan biasanya mereka masuk hanyalah tempoh-tempoh yang terhad, mungkin 2-3 hari untuk masuk. Bekerja pun tidak bercampur dengan pekerja-pekerja lain, tetapi specialized, dia hanya bersendirian atau 2-3 orang saja bekerja di tempat-tempat yang tertutup kadang-kadang. Mereka ini kita benarkan mereka untuk masuk kerana untuk kepentingan kita juga. Maka mereka, walaupun mereka perlu memohon professional visit pass melalui expatriate services division online terlebih dahulu, memohon secara online. Walaupun mereka juga perlu menjalani saringan COVID-19 swab test di negara asal mereka ataupun apabila mereka sampai ke pintu masuk negara. Dan mereka juga perlu memuat turun aplikasi My Sejahtera untuk proses pemantauan. Dan mereka juga seperti EP1 tadi tidak perlu dikuarantin jika mereka datang daripada zon hijau. Kita telah pun, seperti saya katakan, kita telah pun menetapkan bahawa Singapura, Brunei merupakan negara yang boleh dikategorikan sebagai zon hijau yang ditentukan oleh Kementerian Kesihatan. Kita dalam mesyuarat itu pada dasarnya kita bersetuju untuk membenarkan rakyat Singapura yang tinggal di Singapura ataupun rakyat Brunei yang tinggal di Brunei untuk masuk ke negara kita. Mana kita mula membuka negara kita kepada rakyat Singapura dan rakyat Brunei untuk masuk ke negara kita tanpa perlu memohon daripada Jabatan Immigration dan tidak perlu menjalani saringan COVID-19 dan juga kuarantin di rumah. Jadi mereka bebas masuk ke negara kita. Walau bagaimanapun, kita juga memerlukan kelonggaran yang sama diberikan kepada rakyat kita untuk ke Singapura dan juga ke Brunei. Jadi
Kelonggaran yang kita berikan mestilah ada timbal balasnya, iaitu kedua-dua negara ini juga perlu memberikan kebenaran kepada rakyat negara kita untuk ke negara mereka tanpa sekatan seperti yang kita lakukan. Perkara ini sedang dibincangkan oleh Kementerian Luar Negara bersama dengan Kementerian Luar Negara Singapura, Kementerian Luar Negeri Malaysia dan Singapura. Mereka sudah berbincang. Saya difahamkan KSU, dua-dua KSU kementerian sedang berbincang. Jadi keputusan ini adalah tertakluk kepada keputusan yang akan dicapai hasil daripada rundingan antara Kementerian Luar Malaysia dan Kementerian Luar Singapura. Kalau mereka bersetuju dengan cadangan kita, maka kita bersetuju untuk memberikan kelonggaran dan membuka pintu negara kita. Jadi kita tunggulah sejauh mana capaian dari segi rundingan yang dilakukan oleh KSU Kementerian Luar kita dengan KSU Kementerian Luar Singapura. Mengenai pelawat asing yang bertujuan untuk perubatan, ini terletak di bawah medical tourism, ya. Mereka juga kita benarkan masuk ke negara kita tanpa memohon kebenaran daripada pihak immigration. Apa yang mereka perlukan adalah mereka hanya perlu mendaftar kepada Council, Majlis Kesihatan Pelancongan, Majlis Pelancongan Kesihatan Malaysia. Mereka perlu, iaitu Malaysia Healthcare Travel Council, MHTC. Mereka perlu daftar dan selepas pendaftaran itu mereka boleh masuk ke negara kita tanpa merujuk kepada Jabatan Immigration lagi. Dan seperti biasa mereka perlu menjalani COVID-19 punya saringan, swab test di negara mereka atau pintu masuk negara kita. Dan mereka tidak perlu dikarantin lah, sebab apabila mereka sampai saja ke negara kita, mereka akan terus dibawa ke hospital untuk rawatan. Dan kita membenarkan mereka untuk membawa seorang yang sebagai pengiring mereka untuk bersama mereka. Kita benarkan satu orang. Tapi seperti yang lain-lain, pengiring dan sebagainya tetap juga mesti memuat turun aplikasi My Sejahtera bagi kita membuat pemantauan. Kita menerima banyak permohonan daripada pelajar-pelajar antarabangsa yang belajar di universiti-universiti di negara kita, IPTA ataupun IPTS sekalipun. Begitu juga dengan sekolah-sekolah antarabangsa ataupun international school. Dan mesyuarat bersetuju untuk memberikan kelonggaran kepada pelajar-pelajar ini untuk balik ke Malaysia untuk meneruskan pelajaran mereka. Dan mereka juga tidak perlu memohon kebenaran daripada Jabatan Immigration. Yang perlu mereka lakukan adalah mendaftar kepada Kementerian Pengajian Tinggi dan juga Kementerian Pelajaran Malaysia. Dan Jabatan Immigration hanya memerlukan senarai yang diberikan oleh Kementerian Pengajian Tinggi dan juga Kementerian Pelajaran untuk laluan di lapangan terbang. Walau bagaimanapun, mereka juga perlu membuat saringan COVID-19 di negara mereka ataupun setibanya di negara kita. Sama juga dari segi SOP dengan yang lain-lain. Jika mereka datang dari negara zon hijau, tidak perlu dikarantin, tetapi jika daripada negara zon lain, mereka juga perlu menjalani kuarantin di rumah selama 14 hari dan mereka perlu memuat turun apps My Sejahtera. Kita juga menerima permohonan daripada pelajar-pelajar kita yang nak pulang ke luar negara, nak pergi ke luar negara untuk meneruskan pengajian mereka.
setengahnya terpaksa menduduki peperiksaan dalam waktu yang telah pun ditetapkan oleh universiti-universiti yang berkaitan. Oleh itu, bagi pelajar-pelajar ini, kalau sekarang ni mereka perlu memohon daripada Jabatan Immigration Malaysia. Melalui sekarang mereka tidak lagi perlu mengemukakan permohonan kepada Jabatan Immigration, namun mereka mesti mempunyai surat membuktikan bahawa mereka perlu keluar negara untuk meneruskan pengajian ataupun untuk menduduki peperiksaan. Apa yang mereka perlu, bawa surat tersebut dan tunjukkan kepada immigration sewaktu mereka nak melepasi negara untuk keluar negara tersebut. Dengan surat tersebut mereka boleh keluar negara tanpa perlu mendapatkan kebenaran awal daripada Jabatan Immigration. Begitu juga yang berkaitan dengan keluar negara untuk urusan perubatan, kecemasan, ada mesyuarat khas dan sebagainya yang berkaitan dengan keperluan untuk mereka keluar negara. Mereka juga perlu menunjukkan bukti tersebut di pintu masuk, di pintu untuk keluar negara tanpa memerlukan kebenaran daripada Jabatan Immigration terlebih dahulu. Jadi ini untuk kita mempermudahkan rakyat kita untuk keluar negara bagi bagi mereka meneruskan aktiviti-aktiviti yang dimestikan untuk mereka keluar negara. Mesyuarat khas juga menerima cadangan daripada Kementerian Belia dan Sukan untuk sukan air dan kolam renang. Mesyuarat khas telah memutuskan untuk membenarkan pembukaan sektor sukan air dan kolam renang untuk aktiviti latihan tanpa sentuhan fizikal. Aktiviti latihan renang termasuklah terjun dan menyelam dibenarkan di kolam renang mengikuti sesi yang ditetapkan dan dihadkan jumlah orang pada satu-satu sesi mengikut kapasiti kolam renang untuk yang pertama atlet kebangsaan, negeri dan perenang kelab dan akademi renang dalam program-program latihan tertentu. Peserta dan juga perenang dalam program-program latihan berperangkat seperti program Learn to Swim. Atlet atau peserta di dalam aktiviti latihan renang perlu mematuhi semua SOP sektor sukan dan rekreasi. Antaranya adalah pendaftaran aplikasi MySejahtera, penjarakan sosial 3 hingga 5 meter sewaktu latihan, meninggalkan tempat latihan secepat mungkin selepas aktiviti dan berbagai-bagai lagi SOP yang saya percaya Kementerian Belia dan Sukan melalui Menteri Belia dan Sukan pastinya akan mengumumkan mengenai SOP yang lebih terperinci. Jadi kita tunggulah daripada Kementerian Belia. Selain daripada pengumuman, saya percaya mereka akan masukkan SOP ini di dalam website Kementerian. Begitu juga dengan SOP pengurusan yang perlu dipatuhi oleh operator kolam renang, antaranya kawalan had jumlah perenang dalam kolam renang dan bilik mandi serta persalinan. Ini antara SOP yang saya percaya akan diumumkan dengan lebih detail lagi, SOP untuk operator kolam renang. Dan pembukaan kolam renang ini untuk aktiviti latihan akan berkuat kuasa Khamis depan 25 hari bulan Jun 2020. Operator kolam renang, kelab dan akademi renang untuk membuat pendaftaran notifikasi pembukaan kolam renang dengan MITI. Jadi mereka perlu mendaftar dan
memberi notifikasi pembukaan kepada MITI di laman web notification.miti.gov.my untuk tujuan pematuhan kepada SOP dan pemantauan oleh Kementerian Belia dan Sukan. Mesyuarat juga berbincang tentang pembukaan kolam-kolam renang lain. Jadi mesyuarat bersetuju pada dasarnya untuk membuka kolam-kolam renang lain, sama ada di hotel-hotel, sama ada di tempat-tempat terkawal gated area seperti kondominium dan sebagainya. Begitu juga di kolam-kolam renang awam. Walau bagaimanapun, SOP tersebut perlu dibangunkan dulu, dan insya-Allah selepas dibentangkan SOP untuk kolam renang yang lain, kita akan memberikan kelulusan. Jadi kita akan tunggu dulu. Sebab ramai yang berpandangan kolam renang juga boleh dibuka dengan syarat, salah satu syaratnya dari segi jumlah yang berada di dalam kolam tersebut mesti dihadkan. Jadi tidak boleh terlalu ramai. Dan setiap kolam apabila dibuka mesti ada, kalau setengah tempat sudah ada lifeguard untuk mengawal. Tapi kalau kolam yang tiada lifeguard misalnya, mesti melantik satu orang untuk menjaga, supaya kita pastikan dari segi kawalan supaya tidak ramai serentak di dalam kolam tersebut. Kalau di kondominium mungkin mereka boleh kawal jumlah dari segi masa untuk setiap kumpulan yang berada di dalam kolam renang dan sebagainya. Itulah antara SOP yang kita minta dikaji oleh MKN, dan MKN mesti come out dengan SOP untuk kolam renang ini. Jadi insya-Allah kalau dah dapat nanti, kita bolehlah memutuskan sama ada untuk membenarkan atau tidak. Ramai yang berpandangan di dalam kolam renang ada klorin dan sebagainya, jadi mereka rasa lebih selamat. Walaupun kita akan dapatkan pandangan daripada Kementerian Kesihatan. Mesyuarat juga bersetuju untuk membenarkan aktiviti promosi jualan di ruang legar pusat membeli belah. Kalau dulu kita lihat banyak di kawasan-kawasan membeli belah, di pusat membeli belah, mall yang besar, ada ruang legar di tengah tu, biasanya digunakan untuk menyediakan aktiviti promosi jualan. Dan kita bersetuju dengan syarat SOP seperti biasa, penjarakan sosial dan sebagainya. Isu mengenai restoran ni apabila saya umumkan, banyak yang confuse, ya. Kita kata bahawa as long as selagi ianya boleh memenuhi SOP penjarakan sosial, kita tidak hadkan dari segi jumlah yang berada di meja tersebut. Sebab kita dengar dulu sebelum ini, apabila kita hadkan 4 saja satu meja, mereka datang satu keluarga daripada rumah yang sama. Tetapi kerana SOP tersebut dipatuhi secara strict, ya, oleh pengusaha restoran, maka mereka pecahkan. Walaupun lagi satu keluarga, mungkin 4 satu meja, ada 2 lagi diasingkan. Itu yang berlaku. Jadi ramai yang memohon mereka daripada rumah yang sama, tetapi kerana SOP tersebut mereka diasingkan. Sebab itulah kita bersetuju, mesyuarat bersetuju bahawa kalau ada 6, kalau dulu 2 meja, meja boleh disambung untuk duduk bersama, tetapi yang penting adalah penjarakan sosial. Bukan meja tu yang penting diasingkan, yang penting adalah penjarakan sosial antara pelanggan yang duduk di dalam restoran tersebut. Jadi kalau 6 satu dengan meja yang bersambung, boleh ada penjarakan sosial, jadi kita benarkan mereka duduk bersama. Jadi boleh tarik meja untuk sambung misalnya, boleh, dengan syarat ianya mesti ada penjarakan sosial. Yang pentingnya adalah penjarakan sosial mesti dikekalkan 1 meter di dalam restoran, di meja tersebut. Jadi itulah yang saya sebutkan tentang kebenaran kita untuk membenarkan
meja tidak lagi terhad pada 4 tetapi berdasarkan keluasan meja. Saya dah sebut, kalau meja tu 10 orang satu meja panjang, boleh ada penjarakan sosial, so boleh 10 orang satu meja untuk dengan syarat ada penjarakan sosial. Banyak yang keliru, berbagai-bagai tafsiran dibuat apabila saya umumkan perkara ini. Ada surat khabar satu media tu, dia kata kita dah bagi kelonggaran untuk memenuhi tidak ada lagi penjarakan sosial dalam restoran dan sebagainya. Tidak. Penjarakan sosial adalah asas kepada SOP kita yang lain. Jadi ianya mesti dipatuhi. Jadi itu saja untuk hari ini, yang merupakan hari ke-10 sebenarnya PKPP kita, dan saya percaya mungkin ramai lagi yang akan membawa pulang keluarga ke kampung minggu ini. Jadi sekali lagi lah saya menyeru supaya berhati-hati di jalan raya, kerana yang pentingnya adalah keselamatan diri dan keluarga, dan patuhi SOP bila berada di RNR, dan yang penting patuhi juga SOP bila berada di kampung, kerana kali ini sudah tidak ada lagi, mungkin tidak ada lagi, saya percaya tidak ada polis, tentera, rela, APM untuk mengawal pergerakan kita di sewaktu kita di kampung dan juga di rumah kita di mana-mana saja. Jadi tanggungjawab kita lah untuk menjaga keselamatan diri kita dan keluarga kita. Oleh itu amalkan kawalan kendiri dan jagalah kebersihan dan SOP yang lain yang telah pun diumumkan oleh kerajaan. Oleh itu seruan saya, amalkan kawalan kendiri untuk terus kekal selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya buka kepada soalan. Datuk Seri, terdapat pelancong asing yang masuk ke Malaysia secara sah pada awal bulan Mac dan terkandas akibat PKP. Difahamkan ada di antara mereka merupakan warga negara India yang telah ditahan dalam operasi Jabatan Immigration kerana kesalahan tinggal lebih masa. Jadi adakah kerajaan akan mengambil tindakan ke atas mereka? Saya dah sebutkan dulu, banyak yang overstay, banyak yang tinggal lebih daripada jangka masa yang diberikan oleh kerajaan. Tetapi mereka tak boleh nak renew ataupun memperbaharui visa mereka dan sebagainya, kerana waktu itu pejabat ditutup, pejabat immigration ditutup. Jadi saya dah pernah umumkan di sini bahawa mereka yang overstay ini boleh balik ke negara mereka, ke negara asal mereka, dengan syarat menunjukkan tiket penerbangan sewaktu di airport. Dan jika mereka ingin tinggal lebih lama, mereka perlu pergi ke pejabat-pejabat immigration. Ya, waktu itu saya kata secara appointment, secara temu janji. Pergi ke pejabat immigration untuk renew dan sebagainya, untuk memperbarui. Dan pejabat immigration sudah pun lama dibuka. Ya, sudah lama dibuka, iaitu sejak daripada PKPP, kalau tak silap saya. Bermakna mereka mempunyai peluang untuk memperbaharui visa mereka. Jadi tidak ada sebab kenapa mereka masih lagi tinggal di negara kita tanpa memperbaharui visa mereka. Jadi saya harap mereka perlu memperbaharui visa, kerana tidak ada alasan pejabat-pejabat ditutup seperti dulu. Cuma saya tak tahu sama ada itu benar atau tidak, atau mungkin mereka mengguna visa pelancong tetapi bekerja. Ini melanggar polisi kita, dan pastinya mereka ditangkap kerana melanggar polisi kebenaran visa yang dibenarkan, iaitu mereka datang sebagai pelancong tapi bekerja di tempat-tempat di negara kita. Jadi mungkin mereka kerja di restoran, mungkin kata mereka jadi gunting rambut, tukang gunting rambut dan sebagainya. Jadi kalau visa yang mereka menyalahgunakan visa, pastinya mereka akan ditahan oleh pihak immigration. Saya percaya tindakan dilakukan oleh immigration berdasarkan sebab-sebab tertentu, bukan kerana sebab-sebab yang lain. Okey?
Tok Sri, saya Hafizah daripada Bernama. Soalan saya, adakah terdapat kelonggaran bagi sebarang majlis, contohnya majlis tamat latihan prajurit muda di KIAD Sultan Ismail di Johor untuk dihadiri oleh ibu bapa pelatih bagi meraih kekayaan anak mereka? Saya dah sebut bahawa ni kita dah pun membenarkan latihan, kursus dan sebagainya. Saya percaya termasuklah tamat latihan. Tetapi maksimum kehadiran setiap program tersebut tidak lebih daripada 250 orang. Jadi kalau nak ada apa-apa penganjuran dan patuh kepada 250 maksimum kapasiti tersebut, saya percaya ianya boleh dilaksanakan. Alright, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.